Selamat berjumpa lagi. Mengimbas episod yang lalu, Klik-Klik telah membawa anda ke Kathmandu yang menjadi antara destinasi pilihan utama persinggahan pelancong di Nepal serta melihat keunikan budaya dan kehidupan masyarakat di bandar kuno ini di samping keseronokan membeli belah di Tamil Road. Seterusnya Klik-Klik ke restoran Anatolia menikmati hidangan tradisional Nepal dan Turki. Pada episod kali ini, Klik-Klik masih lagi meneruskan pengembaraan di Kathmandu. Selain berjalan kaki dan gunakan teksi, di Tamil Road ini juga terdapat banyak perkhidmatan beca. Saya mengambil beca atau dipanggil riksa oleh penduduk setempat untuk melawat sekitar kuil-kuil yang terdapat di sekitar Tamil Road di Kathmandu ini. Harga tambang beca atau riksa di sini boleh dirunding. Ini merupakan antara pengangkutan murah dan mudah untuk bersiar-siar di Tamil Road dan sekitar kota ini. Saya nak naik rica. Di sini di Nepal dipanggil rica. Bayarannya nanti saya akan beritahu awak berapa ya. Sopan dan juga Memang seronok pengalaman menaiki riksa di sini. Ianya cukup berbeza berbanding di negara kita. Kerana tempat duduk penumpang agak tinggi. Gayat juga dibuatnya. Lebih-lebih lagi apabila roda-roda beca ini melanggar lubang-lubang jalan. Dengan menaiki rica ini, anda dapat lihat deretan kedai-kedai ini dengan lebih dekat lagi dan memudahkan kita. Dengan jarak perjalanan lebih kurang 30 minit, bayarannya sebanyak RM10 Malaysia. Menaiki rica ini hanya boleh muat 2 orang saja. Negeri Seribu Kuil, begitulah julukan yang diberikan kepada Nepal. Di lembah Kathmandu sahaja, terdapat 7 kompleks besar kuil Hindu atau Buddha berusia ribuan tahun. Dalam setiap kompleks kuil ini, terdapat puluhan bahkan ratusan kuil, besar maupun kecil, yang dibina oleh berbagai dinasti monarki berbeza yang pernah berkuasa di Nepal. Sebagai negara yang majoriti penduduknya beragama Hindu dan tempat kelahiran Buddha, tokong serta kuil berusia ratusan tahun masih gah berdiri terutamanya di ibu negara yang mana menjadikan Kathmandu sebagai produk pelancongan. Lokasi pertama persinggahan Klik-Klik adalah di Kathmandu Durbar Square atau kawasan Istana Kathmandu yang merupakan kompleks kuil Hindu dan Buddha yang dibangunkan pada abad ke-12 hingga ke-18. Puluhan kuil dan bangunan bersejarah lain terdapat di sini, termasuk istana tua yang menjadikan tempat kediaman raja hingga awal abad ke-20. Sebelum pemerintahan monarki diraja ditamatkan di Nepal dan diganti dengan pemerintahan bercorak Republik Demokratik. Seni bina istana dan kuil di sini begitu klasik sekali, dengan susunan batu-bata merah serta ukiran tingkap dan pintunya menjadikan binaan di sini begitu unik. Perlu diingat kepada anda yang ingin menaiki Russia ini, jangan lupa untuk memakai topeng seumpama saya ya, kerana kawasan ini kawasan yang berdebu sedikit.
Tiba. Coffee, alright. Namaste. Di Nepal ini, mereka mempunyai satu kepercayaan yang agak aneh di mana mereka menyembah seorang kanak-kanak yang digelar Kumari. Mereka mempercayai Kumari adalah salah satu tuhan Hindu yang menjelma di dalam tubuh manusia. Kumari akan dipilih seawal umur 5 tahun dan pemilihan akan dibuat apabila Kumari yang lama telah mencapai akil balik. Kumari atau Dewi Kumari adalah kanak-kanak berdasarkan keturunan tertentu yang terpilih untuk menghuni kuil dengan layanan serba sempurna. Ia dipilih daripada kanak-kanak berusia 7 hingga 12 tahun. Kumari dikenali sebagai The Living Goddess, iaitu Tuhan hidup yang membuatkan lembah Kathmandu begitu unik. Kathmandu Duba Square telah diwartakan sebagai warisan sejarah oleh UNESCO pada Oktober 1979. Ianya masih lagi dijaga dengan baik dan hingga sekarang masih tetap digunakan sebagai tempat beribadah, menjalankan upacara dan festival keagamaan oleh masyarakat setempat. Kunjungan anda ke Nepal tidak akan lengkap jika tidak mengunjungi dari dekat seni bena dan budaya unik ini. Malangnya, kami tidak dapat merakamkan wajah Dewi Kumari secara dekat kerana pengunjung dilarang sama sekali merakamkan apa-apa bentuk visual terhadap Tuhan mereka, iaitu Dewi Kumari. Sekarang saya berada di rumah Kumari. Bagi anda yang ingin mengambil gambar, memang dibenarkan di kawasan ini. Tetapi, ingin mengambil gambar Kumari sama sekali tidak dibenarkan. Seterusnya, klik-klik membawa anda ke satu lagi lokasi menarik, iaitu di Swambunat. Kawasan ini terletak di atas bukit kira-kira 3 km dari barat Kathmandu. Agama minoriti terbesar di Nepal ialah Buddha. Saya kini berada di Swambunat atau lebih dikenali sebagai Monkey Temple yang terletak 3 km dari bandar Kathmandu. Swambunat merupakan stupa tertua di lembah Kathmandu dan telah dibina 2000 tahun yang lalu. Swambunat lebih dikenali dengan nama Monkey Temple atau kuil monyet kerana di sini terdapat habitat monyet dalam jumlah yang besar. Untuk ke puncak, pengunjung perlu mendaki 365 anak tangga menuju ke kuil. Dan angka 365 ini mencerminkan jumlah hari dalam setahun. Di atas puncak bukit ini, pengunjung berpeluang menyaksikan panorama indah lembah Kathmandu. Di sekitar stupa atau candi ini juga, terdapat pondok yang menempatkan beberapa unit teropong yang dibina untuk kemudahan pengunjung menikmati pemandangan indah dengan lebih jelas. Berada di puncak Swambunat ini, saya dapat melihat pemandangan sekitar lembah Kathmandu. Berdasarkan pemerhatian saya, tidak ada bangunan pencakar langit yang didirikan di Kathmandu. Bangunan paling tinggi yang saya lihat sekadar mencecah 10 tingkat sahaja. Saya turut berpeluang melihat upacara keagamaan yang dijalankan oleh penganut agama Buddha dan Hindu. Banyak bendera-bendera keagamaan Buddha dipanggil mantara yang berwarna-warni tergantung di puncak stupa ini. Terdapat banyak monyet yang berkeliaran secara bebas. Memang menghiburkan hati melihat aksi-aksi nakal monyet-monyet di sini.
Antara kawasan yang menjadi tumpuan adalah kolam mandi monyet yang dibina di kawasan candi ini. Hati saya terhibur melihat gelagat monyet-monyet yang begitu jinak sekali, lebih-lebih lagi di waktu tengah hari dan cuaca panas terik sebegini, menjadikan kolam ini tumpuan monyet untuk mandi-manda dan menyejukkan badan. Lokasi klik-klik seterusnya adalah ke pusat pembuatan fabrik yang begitu tersohor di Nepal, iaitu Pashminar dan Kashmir. Untuk ke sana, saya menyewa sebuah teksi dengan harga RM400, iaitu kira-kira RM16 Malaysia. Walaupun perjalanan tidaklah sejauh mana, tetapi kadar sewa teksi dan pengangkutan bermotor di sini agak mahal. Ini kerana untuk seliter minyak petrol di Nepal berharga sekitar RM100, iaitu kira-kira RM5 Malaysia, hampir 2 kali ganda lebih mahal berbanding di negara kita. Sepanjang perjalanan, saya dapat saksikan kehidupan masyarakat Nepal yang menghuni rumah-rumah batu yang terletak di kiri dan kanan jalan. Jalan raya di sini tidaklah seperti di negara kita. Walaupun jalan raya ini mempunyai 2 hala, namun anda harus berhati-hati ketika memandu. Ini kerana mereka tidak mempunyai peraturan jalan raya yang teratur seperti mana di negara kita. Sekitar 10 minit perjalanan, akhirnya saya tiba di pusat pembuatan Pashminar. Kilang ini adalah milik penduduk tempatan yang diusahakan bersama ahli keluarga mereka. Pashminar adalah kain yang diperbuat daripada bulu kambing gunung dan bili-bili yang hanya terdapat di kawasan pergunungan Himalaya. Kain ini sangat sesuai digunakan terutamanya di kawasan sejuk. Nepal merupakan antara negara yang menghasilkan Pashmina dan juga Kashmir yang berkualiti tinggi. Shamakushi merupakan antara lokasi fabrik ini dihasilkan. Ini adalah mesin yang digunakan untuk menghasilkan Pashmina dan juga Kashmir. Dan jika anda lihat, mereka masih lagi menggunakan mesin semi-auto. Kilang ini masih lagi menggunakan mesin tradisional dan yang menarik perhatian saya, kebanyakan tenaga pekerjanya adalah lelaki. Tidak seperti di kebanyakan negara yang pernah saya lawati sebelum ini, yang mana kerja-kerja sebegini kebiasaannya dimonopoli oleh golongan wanita. Jika anda lihat pekerja-pekerja yang menghasilkan Pashmina dan juga Kashmir di sini adalah kaum lelaki. Berbanding dengan pekerja-pekerja yang membuat tenunan di Malaysia, kebanyakannya adalah terdiri daripada kaum wanita. Dalam sehari, seorang pekerja boleh menyiapkan 20 helai Pashmina. Menurut pemiliknya, terdapat banyak jenis Pashmina yang dihasilkan mengikut kualiti. Juga harga yang ditawarkan adalah berbeza mengikut saiz, kualiti dan juga corak. Selain itu, kain Pashmina tidak kurang hebatnya dihasilkan di kilang ini. Pashmina dan Kashmir ini diperbuat dari bulu kambing gunung dan bili-bili yang berattitude tinggi dan hanya boleh didapati di pergunungan Himalaya sahaja. Ini merupakan benang-benang yang dihasilkan daripada kambing bili-bili dan juga kambing di pergunungan, di mana ianya hanya terdapat di banjaran Himalaya sahaja. Nama fabrik Kashmir ini asalnya diambil dari nama sebuah tempat di India, iaitu wilayah Kashmir. Fabriknya amat lembut, nipis
namun dapat memanaskan badan. Ianya menjadi fabrik yang amat sesuai dipakai di kawasan yang dingin dan sejuk. Dari skarf, muffler, baju dan pelbagai lagi produk yang dihasilkan dari fabrik ini. Harganya juga boleh mencecah hingga ribuan ringgit bergantung kepada grade dan mutu fabrik. Namun, Allah membeli, menang memakai. Jika anda pergi ke mana-mana gedung pakaian yang berjenama, fabrik yang diperbuat dari Kashmir ini dapat mencecah hingga ke ribuan ringgit. Ini menunjukkan fabrik Kashmir ini memang mempunyai kualiti yang baik dan bermutu tinggi. Bagi fabrik pashminar pula, kualiti yang paling digemari ialah 70% pashminar manakala 30% menggunakan sutera. Bagi fabrik Kashmir pula, 100% Kashmir merupakan kualiti yang paling terbaik untuk dibeli. Walaupun harganya agak tinggi, berbaloi untuk mendapatkan fabrik yang tulen ini. Selain dijadikan selendang, fabrik Kashmir dan pashminar ini juga amat sesuai dijadikan sebagai baju sejuk dan skarf kerana fabriknya lembut tetapi dalam masa yang sama dapat memanaskan badan. And this one is a 100% pashmina. And this one is 70% pashmina and 30% silk. And this is different price. Yeah. How about this one? This one is 1,800 this one. 1,800. Yeah. Kashmir one is 3,000. Kashmir 3,000 rupees. 3,000 rupee. And this one This one is only 2,300 rupees. 3,300. 2,300. 2,300 rupee. Oh, okey. Inilah dia penghasilan daripada yang kita lihat. Kalau anda nak tahu, yang ini adalah 100% Kashmir, yang ini adalah 100% pashmina. Manakala yang ini 70% adalah pashmina dan 30% lagi adalah sutera. Kebanyakan kain-kain yang dihasilkan di kilang ini tidak banyak corak, dan kalau anda nakkannya corak yang pelbagai, boleh dapatkan di Bandar Kathmandu. Setelah hampir seharian berjalan, perut pun mula berkeroncong. Dalam perjalanan pulang, kami singgah di sebuah restoran halal yang terletak di Tamil Road. Di sini saya mencuba menu dari Muslim Nepal pula. Dah penat berjalan, saya pun dah lapar. Dan kebetulan dekat sini ada sebuah restoran, iaitu restoran Bismillah Restoran yang halal. Dan saya memilih makanan nasi putih, makan bersama dengan ayam goreng. Yang ini pula chicken galimich dan juga kurma buff. Jom makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakan menu di sini adalah dari pengaruh masakan India dan kebanyakan menu di sini menggunakan rempah ratus dalam masakan mereka. Sememangnya, masakan ala India ini memang cukup menyelerakan. Dengan itu, berakhirlah sudah episod Klik-Klik pada kali ini. Banyak lagi destinasi-destinasi menarik yang bakal kami paparkan pada minggu hadapan. Kita jumpa lagi.